Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kita sambung muka surat 71 ya. 71 ya, betul kan? Betul, Ustaz. Ya. Qala musannif al-Imam Asy-Syaikh Daud ibn Abdullah Al-Fattani rahimahullah. Faslun ay hadza faslun, ini satu fasal pada menyatakan segala syarat sah taharah dan menyatakan segala rukun tayamum. Bermula syarat taharah iaitu bersuci, dan hendaklah dia di sini dia itu, dan yang dikehendaki dia di sini yakni bersuci lah, dikehendaki dengan dia yakni bersuci di sini iaitu wuduk dan mandi dan tayamum. Tidak masuk menyucikan najis. Taharah ada dua jenis, taharah najis, taharah bersuci daripada najis, dan juga taharah daripada hadas. Dan yang dimaksudkan di sini kata dia iaitu taharah daripada hadas lah, sebab dia sebut di sini yang dikehendaki dengan dia yakni dengan taharah di sini ialah wuduk, mandi dan juga tayamum. Ini semua taharah daripada hadas. Tayamum itu dia panggil taharah badal, taharah ganti ketika ketiadaan air. Jadi bukan taharah yang asal. Taharah yang asal iaitu mandi dan juga wuduk. Jika tidak dapat melakukan wuduk dan mandi, barulah pergi kepada badil iaitu ganti, alternatif, iaitu tayamum. Hendaklah ada ia Islam. Ini syarat yang pertama, syarat sah taharah, iaitu apa beza syarat dan juga rukun. Rukun dan syarat kedua-duanya adalah wajib. Jika tidak dilakukan menyebabkan ibadah tidak sah. Cuma rukun dia ibadah itu sendiri ataupun juzuk daripada ibadah, adapun syarat dia di luar daripada ibadah. Sebagai contoh di sini dia kata di antara syarat taharah iaitu Islam. Syarat Islam. Jadi Islam bukan taharah itu sendiri. Islam bukan taharah itu sendiri. Beza dengan rukun taharah. Sebagai contohnya rukun wuduk, di antaranya adalah membasuh muka. Jadi basuh muka itu adalah wuduk itu sendiri. Basuh muka adalah sebahagian daripada wuduk itu sendiri. Dan hendaklah tamyiz. Yang kedua, hendaklah dia orang yang melakukan taharah itu, sama ada orang yang nak mengambil wuduk, ataupun orang yang nak melakukan mandi, ataupun seorang yang hendak tayamum, hendaklah telah mencapai usia tamyiz. Tamyiz, maka kata syarah, tiada sah taharah daripada orang yang tiada baginya tamyiz. Tamyiz yakni membezakan. Seperti tamyiz yakni kemampuan untuk membezakan. Seperti kanak-kanak yang kecil dan orang gila, kerana bukannya ahli bagi ibadah. Dia bukan ahli bagi ibadat. Disebab itu salat sendiri pun syarat dia adalah tamyiz. Nak jadi imam sendiri pun adalah tamyiz. Jadi oleh kerana dia bukan ahli ibadat, maka tidak sah taharahnya. Dan yang dikehendakkan daripada mumayyiz itu iaitu orang yang ada tamyiz. Dipanggil ada kemampuan membezakan. Dan yang dikehendaki daripada mumayyiz itu yakni orang yang ada padanya syarat tamyiz itu
ialah yang tahu membezakan antara yang baiknya dan yang jahatnya. Dapat ia makan sendirinya dan minum dan bersuci sendirinya. Itu kalau kita tanya seorang anak itu, contohnya kita tunjuk dekat dia kucing. Kita tanya, ni binatang apa? Dia kata kucing. Maknanya dia ada syarat tu lah, syarat tamyiz tu. Tapi kalau kita tunjuk kucing, dia kata ayam, maknanya tak tamyiz lagi lah. Ataupun kita tanya, ni berapa, tunjuk, dia kata satu, dua, ni satu. Maknanya mana simple lah, perkara yang simple. Sebab itulah mazhab Syafi'i sendiri dalam bahaskan apa hukum jual beli kanak-kanak, kata ulama, kalau benda-benda yang simple harus. Tapi kalau benda-benda yang rumit, contoh macam beli kereta, motor, tak boleh lah, tak sah. Tapi kalau setakat beli, kalau orang kampung ni mak dia suruh dia beli rempah, sah insya-Allah, ya. Syarat tamyiz. Dan ketiadaan itu yang kedua. Yang ketiga, dan ketiadaan suatu yang menegahkan sampai air kepada anggota yang dibasuhnya daripada getah dan lilin dan duri yang besar, sekira jika dicabut ada bekas lubangnya. Jadi kalau duri pula, kalaulah kita tertusuk duri, kalau duri itu tenggelam dalam tubuh, duri tenggelam dalam tubuh, ataupun kalau tak tenggelam pun makna kecil sangat, maka tidak dianggap duri itu sebagai menghalang air daripada sampai ke kulit. Tapi kalau duri itu besar, sekira-kira kata dia, kalau kita cabut itu meninggalkan lubang, yang besar, sekira jika dicabut akan dia nasihat ada baginya bekas, iaitu lubangnya, dan tiada tenggelam kepalanya dalam kulit. Kalau duri itu kecil, kepalanya itu akan tenggelam dalam kulit. Jadi tak wajib kita cabut. Tapi kalau lah duri itu memang kita dapat rasa, kita boleh cabut. Dan kalau kita cabut meninggalkan lubang, maka wajib dicabut duri tersebut. Wajib dicabut duri tersebut. Kemudian dikenakan air lah. Dikenakan air. Masuk wajib membasuh dengan air, kecuali kalau lah sakit. Sakit dimaafkan, dia mengambil hukum nanti. Kita akan sampai nanti, dia panggil hukum tayamum. Dia panggil tayamum kerana ada bahagian yang tak dapat disampaikan air. Dia panggil masul jabirah, iaitu menyapu di atas balutan, ataupun dia panggil luka, dia panggil. Tayamum sebagai ganti tempat luka dan juga sebagai ganti tempat yang berbalut. Itu. Dan kapur dan lainnya. Mana jangan ini contoh lah. Contoh perkara yang boleh menghalang air daripada sampai ke kulit ataupun anggota wuduk. Yang lainnya seperti minyak yang beku dan jirim, dakwat dan inai. Sebab tu disebut jirim. Kerana dakwat ni ada kalanya yang berlapis itu bukan jirim, tapi warna saja. Kalau inai, contohnya macam kita letakkan inai. Okay. Dan biasa orang perempuan ataupun orang nak kahwin, dia letakkan inai, dia biarkan di situ. Mana semasa inai, jirim inai masih ada, maka tidak sah kita ambil wuduk. Sebab jirim inai itu menghalang air wuduk dia sampai ke kulit. Tapi kalau setelah ditanggalkan inai itu, yang ada hanyalah warna saja, jadi warna itu bukan jirim, dia panggil. Tidak menghalang untuk sampainya air ke kulit, warna. Jadi sebab itu timbul isu dulu, bila kita mengundi, kita pakai dakwat tu. Jadi dikeluarkan fatwa bahasanya tidak menghalang air daripada sampai, maka dia tidak menjadi satu masalah kepada orang Islam yang mengundi, sekalipun dengan mencelup dengan dakwat.
Dan yang keempatnya, syaratnya ialah hendaklah mengalir air pada segala anggotanya. Yakni yang dibasuhkan dia. Kerana dua anggota ni ada yang syarat sapu. Dan syarat sapu tu tidak masuk yang syarat ni lah. Maka tiada madai disapukan dia dengan air dengan ketiadaan mengalirnya. Kerana demikian itu tiada dinamakan membasuh. Kerana membasuh itu, contoh dalam Quran Allah Ta'ala sebut, bila muka fausilu wujuhakum. Sapu, basuh muka. Jadi maknanya hendaklah berlaku pengaliran air di muka. Begitu tangan siku pun basuh juga. Tapi bila sampai kepala, maka yang disebut oleh syarat itu ialah wamsahu bi ru'usikum. Itu tidak mensyaratkan pengaliran air. Jadi sebab itu cukup dan kita basahkan tangan kita, kemudian kita sapu. Itu sudah memadai. Maka keluar dengan katanya yang dibasuh itu, anggota yang disapukan dia, seperti menyapu kepala pada wuduk, maka tiada disyaratkan mengalir padanya. Dan disyaratkan pula keadaan air yang hendak bersuci dengan dia itu air yang mutlak. Air yang mutlak. Mutlak lawan muqayyad. Air yang mutlak bukan air muqayyad. Mutlak ni makna air yang bebas. Air yang bebas dengan sebarang qaid yang lazim dipanggil. Qaid makna ikatan yang lazim. Dari lawan dia adalah air muqayyad. Air yang diikat. Contoh macam air yang mutlak ni maknanya bila sebut air. Bila sebut air saja. Tanpa dikaitkan dengan sebarang dipanggil air kopi ke, air mawar ke. Mana disebut air. Apa tergambar dalam kepala kita? Itu makna air mutlak. Itu air mutlak. Jadi bila kita kata air kopi, jadi kita tak gambarkan air hujan, tak gambarkan air sungai, tak gambarkan. Tapi kalau sebut air, kita sebut air, maka akan tergambar dalam kepala kita. Kalau air hujan, air. Kalau air telaga, air juga. Kalau air sungai, pun air. Begitu. Tapi air kopi, ada kata gambar bila sebut air. Contoh bila kawan kita datang rumah kita, minta air segelas, orang tak akan bawa air kopi lah. Orang akan bawa air apa? Dia kan biasa kadang-kadang kalau orang kampung, dia boleh kadang-kadang air paip pun dia bagi. Kalau bagi yang kampung yang kurang, dia panggil dia biasalah minum air paip, dia akan bagi air paip. Apa kadang-kadang kalau zaman dulu air hujan, dia minum air hujan, dia akan bagi air hujan. Dan kadang-kadang kalau duduk tepi telaga, dia akan cedok telaga tu bagi air telaga. Itu dia panggil mutlak, dia panggil. Nah, air yang difahami oleh manusia apabila disebut air itu dengan bebas, yang tanpa sebarang qaid yang lazim. Di sana ada qaid yang tidak lazim, mana yang tidak dipanggil. Contoh macam air telaga, ada qaid juga air telaga. Air sungai, itu dia panggil qaid yang orang panggil apa? Yang adat ni panggil. Tapi masih digambarkan sebagai air biasa. Cuma kebetulan bahasa saja, kebetulan dia panggil tidak lazim. Sebab apa? Sebab kerana kebetulan dia berada dalam telaga. Begitu. Kebetulan saja dia berada dalam, dipanggil sungai itu saja. Mana? Tapi bila dikeluarkan daripada telaga, maka dia sudah hilang hubungan tu. Ada pun air kopi, air teh dan sebagainya, maka bila-bila masa pun ikatan tu dia lazim. Yang dia tak boleh pisah lagi dengan air tersebut. Itu istilah lah. Sebab fiqh ni satu ilmu, ulama banyak menggunakan mantik, dia panggil. Sebab tu bukan saja fiqh, malah kan dia pergi pada tasawuf, pergi kepada ta'rif, tafsir dan sebagainya. Ulama-ulama Islam, mereka sudah menerima, dia panggil, satu cabang daripada ilmu mantik, dan di antara cabang ilmu mantik itu ialah pentakrifan, dia panggil. Kan ilmu mantik ni ada dua cabang, satu tasawur dan satu tasdiq, dia panggil. Satu tasawur, satu tasdiq. Jadi tasawur itu ialah menggambarkan sesuatu dengan jelas. Tasdiq pula dipanggil menghukumkan, dipanggil orang kata apa, kalau tasdik ni di antara dua perkara lah. Contoh macam mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu, sama ada dari sudut positif atau negatif. Itu dia panggil tasdik, satu cabang mantik.
Jadi dua cabang lah. Tasawur, kita menggambarkan sesuatu. Yang keduanya adalah kita mengisbatkan sesuatu pada sesuatu. Contoh macam kita nak mengisbatkan dalam masalah sekarang ni, sah atau tidak sahnya taharah kita tu. Itu dia panggil tasawur, tasdiq. Sah atau tidak sahnya. Jadi nak hukum apakah taharah kita sah ataupun tidak. Jadi memerlukan, sebelum kita dapat menghukum, dapat melakukan proses tasdiq, dia panggil, maka kita perlu kepada proses tasawur dulu. Taharah tu apa dia? Taharah tu apa dia, dan juga perkataan sahih itu apa dia. Setelah itu barulah kita boleh buat satu analisa apakah taharah kita itu boleh diisbatkan sahih ataupun tidak sahih. Itu memerlukan kepada, dia panggil proses pendalilan, dia panggil. Proses pendalilan. Tapi dalam peringkat yang pertama tu adalah kita nak bina tasawur. Taharah tu apa dia sebenarnya? Sah tu pula apa dia sebenarnya? Itu memerlukan pada ta'rif. Yang memerlukan pada ta'rif. Ta'rif taharah tu macam mana? Jadi itulah pentingnya penguasaan kepada mantik itu. Air mutlak itu apa takrif dia? Air mutlak itu apa takrif dia? Jadi salat itu apa takrif dia? Dan begitu juga wajib apa takrif dia? Jadi al-hukmu 'ala syai' tasawwurun far'un an tasawwurihi. Hukum ke atas sesuatu adalah cabang daripada tasawur ke atas sesuatu. Jadi hukum itu tasdiq. Jadi makna kita proses tasdiq adalah cabang daripada ta'rif. Jadi kalau kita silap dalam mentarif, maka kita pun akan silap dalam menghukum. Jadi sebab itu penting jugalah, bukan tak, maknanya sebab tu banyak orang hari ni bila dia berhujah, dia tak sama. Kefahaman dua pihak tu dah tak sama. Hadir perdebatan tapi tak sama. Contoh, anda pun sempat juga hadir hari ni sikit, tengok imbas-imbas gitulah perdebatan tentang apa ini dia boleh Syekh Nazim Haqqani. Sepatutnya sebelum hadir perdebatan tu, kedua-dua pihak tu dia sudah memastikan rujukan. Rujukan lah. Dan saya tengok dari segi peringkat itu pun, Ustaz Salman dengan Ustaz Engku, dia tak sama dari segi pengiktirafan rujukan. Dari segi kita nak rujuk, kita nak terima sumber yang mana untuk kita bincangkan daripada pihak Haqqani. Jadi tasawur tentang rujukan pun dah fail, jadi menyebabkan terawang-awang. Tapi audien yang latar belakangnya tidak menguasai mantik yang sebagainya, mereka boleh terima je lah. Tapi dari segi anda sendiri, anda tengok dari segi disiplin tu dah dilanggar lah. Disiplin sudah dilanggar. Ustaz Salman kata empat-empat tu, tokoh tu yang dirujuk tu boleh ada authority. Tapi Ustaz Engku kata seorang saja. Dari segi macam kita sekarang ni, dalam fiqh mazhab Syafi'i, kalau orang yang nak menghadiri perdebatan fiqh mazhab Syafi'i, maka bila dia mewakili sebagai contohnya mazhab Syafi'i, maka kita kena tolak dia tu berdasarkan kepada sumber dia lah, sumber yang diakui bersama. Tapi kalau kita hadir, kita tolak dia atas autoriti mazhab Syafi'i dengan kita menakalkan pandangan-pandangan yang bukan mazhab Syafi'i, ataupun lebih-lebih lagi kalau orang yang hadir itu dia sendiri mewakili mazhab Syafi'i, tapi dia sendiri pun menakal mazhab Syafi'i daripada lain mazhab Syafi'i, itu lagi fail lah yang tu. Jadi sebab itu dalam masalah fiqh ni pun
kalau Akif dan juga sahabat-sahabat nak menguasai benar-benar fiqh, mesti menguasai ta'rifan. Ta'rif fiqh itu. Dan kitab yang paling baik lah, yang dia suka ta'rif, pengarangnya suka mentakrif, iaitu Al-Yaqut An-Nafis. Al-Yaqut An-Nafis. Jaranglah matan ni, dalam matan ni dia bawa ta'rif. Tapi pengarang Yaqut An-Nafis ni memang dia bawa ta'rif. Seolah-olah dia menganggap bahawasanya sebahagian daripada kemahiran fiqh itu ialah memahami ta'rif fiqh. Dalam kitab Minhaj pun, asalnya Imam Nawawi pun dia tidak bawa ta'rif. Ta'rif itu dihurai oleh syarah. Kemudian jangan mengubah dia akan ubah yang banyak. Mana? Dan disyaratkan pula dengan air yang mutlak. Air mutlak yang tidak berubah. Jangan mengubah dia, ini air mutlak itu akan ubah yang banyak. Mana kalau ini dia masuk, dia panggil air mutlak ni, secara umumnya jenis-jenis air mengikut mazhab Syafi'i ni, yang pertama air mutlak. Yang pertama. Yang kedua, kategori yang kedua dia panggil air mutaghayyir, air yang berubah. Itu kategori yang kedua. Yang ketiga, air musta'mal. Air musta'mal. Yang keempat, air mutanajis. Air mutanajis. Itu empat tu. Okay, sekarang ni dia bahaskan dulu bagaimana kalau suatu air itu asalnya air mutlak, kemudian bercampur. Air itu bercampur dengan sesuatu yang suci. Maka kata dia, jangan mengubah dia akan ubah yang banyak. Maknanya air mutaghayyir ni air yang berubah lah. Kita guna istilah dia. Jangan guna air bercampur. Guna istilah air yang berubah. Dia panggil. Asal air mutlak, kemudian dimasuki oleh air yang suci. Okay? Maka kita akan mengistilahkan dia dengan air yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Jangan faham bercampur dengan najis lagi, sebab dia ada satu kategori lain, iaitu air yang bercampur dengan najis. Sekarang ni air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, iaitu air kopi yang bercampur dengan air sirap dan sebagainya. Jadi apa hukum gunakan air yang bercampur dengan benda-benda yang suci ataupun cecair yang suci tadi ni? Kata dia, kalaulah tidak berlaku perubahan yang banyak, maka masih dihukum sebagai air mutlak. Sebab tu dia kata, jangan mengubahkan dia, yang air mutlak itu akan ubah yang banyak. Jadi makna di sini, kalau sekali pun berlaku perubahan, tapi perubahan itu sedikit, maka masih dihukum sebagai air mutlak. Air mutlak. Itu. Macam mana pula kita nak kategorikan perubahan itu banyak ke sedikit? Maka hendaklah dirujuk pada uruf. Uruf ni iaitu pandangan pandangan masyarakat lah, yang normal dia panggil. Pandangan yang orang mana matanya pun elok pandangan dia, jangan tengok pula pada orang yang mata rabun. Maknanya tanya dia. Sebagai contohnya, dia tak nampak air tu dimasuki oleh sesuatu. Kalau kita tanya orang yang dah tengok, mungkin dia panggil penilaian dia akan dipengaruhi oleh penglihatan dia. Kita tak nak. Sekarang ni berlaku percampuran. Contohnya adalah air kopi jatuh. Satu baldi kita, air kopi jatuh secawan. Tertumpah air kopi. Kita bawa air itu pergi jumpa kawan kita. Isteri kita pun tak apa, dalam satu rumah. Dan dia tak tengok tadi apa yang berlaku air kopi itu, ditak depan dia. Kita tanya dia, apa pendapat kamu tentang air ni? Kan? Dia pun cek tengok. Lepas tu dia pun ambil satu ni, dia
remuk. Dia kata tak ada apa air ni, air biasa dia kata. Mana air tu maknanya perubahan tak banyak. Dia ingat dikira perubahan tidak banyak. Walaupun kadang-kadang nampak warna kekuning-kuningan. Tapi kalau bila dia ambil saja dia kata bau kopi dia kata ni. Maknanya dia sudah dikira sebagai perubahan yang banyak. Sebab dia sendiri pun sebut dengan mulut dia. Dia kata ni air kopi. Itu cara dipanggil apa? Cara kita mengukur perubahan yang berlaku pada air sama ada dikira banyak ataupun tidak banyak. Dalam syarah ni pun ada disebut lebih kurang macam yang anda sebut tadi lah. Oleh campuran yang suci, yang terkaya air daripadanya. Yang terkaya air daripadanya, yakni dapat dielakkan air daripadanya. Bersalahan ubah yang banyak dengan tiada terkaya air daripadanya. Maknanya tidak dapat dielakkan air daripadanya seperti lumut dan kiambang dan artal, yakni batu kiwi dan belerang. Jadi memanglah kalau kita biasa berkelah kan kalau di utara ni di kawasan di dekat Baling tu dia ada kawasan air panas. Memang bau air itu bau belerang. Adakah dikira perubahan yang banyak? Tidak. Sebab dia panggil tidak terkaya air daripada perubahan sebegitu. Maknanya tidak dapat dielakkan. Kerana air ini kadang-kadang dia perubahan bau tu berlaku dengan sebab tanah. Dengan sebab akar pokok. Dengan sebab dia panggil memang alami dia panggil. Itu dia panggil walaupun perubahan itu nampak banyak sekalipun. Sebagai contohnya kita parti ada air sungai yang warna macam teh ais. Tapi dia sebab tanah dia panggil. Dan ataupun air sungai yang kita bau dia tu warna dia agak dia panggil agak gelap-gelap sikit. Itu dimaafkan. Walaupun perubahan itu banyak kerana dia panggil perubahan itu berlaku kerana tidak dapat tiada terkaya air. Maknanya tiada dapat dielak air daripada perubahan yang sedemikian. Jadi dia menggambarkan bahawasanya agama Islam ni dia agama yang dipanggil dia yang bukan saja bersifat dengan mudah. Tapi dia meraihkan orang kata peristiwa. Yang meraihkan peristiwa. Jadi perkara-perkara begini yang sepatutnya kita masukkan juga dalam aspek-aspek lain lah kehidupan. Kehidupan maknanya latar belakang masyarakat dan juga apa yang berlaku dalam masyarakat itu juga diambil perkiraan dalam penilaian. Hukum dia tidak bersifat dengan rigid. Dan demikian lagi dimaafkan ubah yang banyak dengan mujawir. Dengan mujawir bukan mukhalid. Mujawir ini adalah duduk berhampiran. Bukan dia bercampur sekali. Tadi istilah tadi adalah mukhalid. Mukhalid mana dia bercampur sekali dengan air. Jatuhlah air, campur dengan air. Ini dia berubah tapi dengan sebab mujawir, yakni yang hampir. Iaitu suatu yang dapat diceraikan dia daripada air. Seperti air yang berubah dengan ditaruh gaharu seperti minyak dan lainnya. Jadi sebagaimana kita sedia maklum, minyak ni dia tak bercampur dengan air. Contoh macam satu badi air kita terjatuh minyak tanah. Minyak yang tak bercampur dengan air. Contoh macam minyak masak. Dia akan bertakung di atas tu. Jadi apabila kita buang minyak masak itu, kita buang semua dan yang tinggal itu adalah air sahaja, maka masih dikira air mutlak. Walaupun ada bau minyak tanah, minyak masak, minyak sawit dipanggil dalam air tersebut. Kerana dia masuk dalam kategori perubahan yang dimaafkan. Dimaafkan. Atau tarawuh. Tarawuh ni adalah yakni di syarah kata atau mengambil bau. Seperti air yang terukuk. Terukuk ni terasap. Terasap. Mana air itu dipanggil mengambil bau. Mana air kita tu dia mengambil suatu bau
dengan seperti yang terukup, yang terasap. Maknanya bau itu datang daripada asap. Dimaafkan juga. Walaupun berlaku perubahan yang banyak lah. Banyak dari segi mana? Dari segi bau. Dia panggil. Kenapa? Karena dia mujawir. Bukan dia panggil mukhalid. Mujawir makna dia berjiran. Dia bukan bercampur dalam tu. Sebagai contoh yang lebih jelas. Satu telaga. Kemudian di sebelah telaga tu ada bangkai. Dia panggil gajah ke bangkai lembu. Dia mati tepi telaga tu. Bukan mati dalam telaga. Mati di sebelah telaga. Jadi sudah tentu tidak mustahil air telaga itu akan berbau dengan bau bangkai. Dimaafkan. Karena dia bukan bau kerana bercampur dengan bangkai, tapi dia dipanggil disebut tarawuh tadi ni. Yang mengambil bau bangkai. Dia mengambil bau bangkai. Dipanggil tarawuh. Dia berkata raihah. Ataupun kalau nak lebih dekat dengan bahasa kita, iaitulah bau bangkai itu dipanggil apa? Meninggalkan. Bangkai itu meninggalkan bau, dia panggil. Meninggalkan bau dalam air tersebut. Atau ada hampir bangkai, disebut juga sini. Ada hampir, ada atau dipanggil tarawuh. Makna mengambil bau. Air itu mengambil bau dengan sebab air yang terukup dan terasap dengan suatu yang tahir. Dan jika banyak ukupannya, makna banyak perasapannya dan nyata baunya sekalipun. Atau ada pada hampir bangkai. Makna mengambil bau dengan sebab berhampiran dengan bangkai. Maka berubah bau air itu dengan bau bangkai itu. Itu contoh. Contoh dipanggil dimaafkan ubah yang banyak dengan mujawir. Dengan sebab suatu yang berada berhampiran dengan dia, bukan yang jatuh dalam dia. Dan jika berubah yang banyak, yang mukhalid, jika berubah yang banyak, dan jika berubah air, letak sikit tanda habislah masalah tadi ni. Masalah tadi ni selesai. Dan jika berubah air akan sebagai ubahan yang banyak kerana bercampur dengan suatu yang mukhalid. Mukhalid makna yang jatuh, yang bergabung dalam air itu. Yang suci itu lagi terkaya air daripadanya, maknanya bukan dipanggil dari jenis yang mana tidak terkaya, tidak bebas air daripadanya, contoh macam lumut, macam akar pokok tadi dan sebagainya. Sekira-kira hilang nama air yang mutlak itu. Sekira-kira kalau kita tunjuk dekat orang lain yang tidak nampak tadi pun, dia kata ini bukan air dah, ni air kopi ni. Dah hilang dah nama air mutlak itu. Maka hukum air itu tiada menyucikan, tidak menyucikan sesuatu, mana tidak dapat digunakan untuk menyucikan najis ataupun untuk menghilangkan hadas. Hanya suci pada dirinya jua. Mana bolehlah dibuat minuman basuh, dipanggil beras, bolehlah sebab air itu suci. Cuma bukan menyucikan. Tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan juga bersih najis, tapi masih digunakan untuk dipanggil perkara-perkara yang selain daripada taharah syarak. Bersalahan jika tiada terkait air daripada seperti bahan terdahulu itu, maka dimaafkanlah. Jadi dia ada dua istilah lah, mana air itu suci dan menyucikan. Itu dia panggil yang boleh digunakan untuk taharah syar'i. Dan satu lagi istilahnya adalah suci tapi tidak menyucikan. Iaitu boleh digunakan untuk bersuci yang bukan dipanggil diwajib oleh syarak. Sebagai contoh, pakaian kita kena najis, maka wajib disucikan di sisi syarak. Karena menyucikan daripada najis itu salah satu dua syarat sahnya salat. Okey.
Kalau pakaian kita itu kotor, tidak kena najis, hanya peluh saja, ya, maka tidak dituntut oleh syarak untuk kita bersuci. Cuma digalakkan saja. Untuk mengelakkan kawan kita berbau, bau kita tu pada kawan kita. Kalau kita tak cuci pakaian, tapi pakaian yang kena peluh itu, walaupun berbau, tidaklah dianggap sebagai najis. Maka boleh tak kita gunakan sekadar nak buang peluh saja, nak cucikan kekotoran, bukan najis, dengan menggunakan air yang tahir, ghairu mutahhir, yang mana air musta'mal kah, itu masuk grup air musta'mal ni. Di antara yang masuk dalam air yang suci tapi tidak menyucikan, di antara air musta'mal dan juga air yang bercampur air kopi tadi. Jadi bolehlah, sebab basuhan itu adalah basuhan bukan diwajibkan oleh syarak, cuma digalakkan oleh syariat saja. Demikian lagi tiada dapat menyucikan air yang musta'mal, iaitu air, tiada air yang sudah terpakai pada fardu. Jika tiada sampai 2 kolah. Ini pun penting juga, air musta'mal. Kita mengaji fiqh tadi, nak sebut tadi, mana kita kena faham ta'rif musta'mal itu dengan tepat. Barulah kita boleh menghukumkan suatu air itu musta'mal ataupun tidak. Mana mengisbatkan hukum musta'mal kepada air, maka memerlukan dari segi mantik, proses dia panggil, dalam mantik dia panggil tasdiq, dia panggil. Tapi sebelum itu kena tasawur dulu, air musta'mal tu apa dia. Kena tasawur tu, air musta'mal tu apa dia. Dan air yang kita nak hukum tu yang mana satu. Air yang kita nak hukum tu yang mana satu. Jadi air musta'mal kata dia ialah air yang sudah terpakai pada fardu. Tuliskan bertambah sikit. Pada ataupun untuk air yang sudah terpakai untuk taharah yang fardu. Tu. Taharah yang fardu. Yang pertama sekali, taharah yang fardu ni apa dia? Iaitu untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Itu taharah yang fardu. Untuk menghilangkan hadas kecil dan juga hadas yang besar. 3 semualah. 2. Taharah yang fardu iaitu untuk menghilangkan najis, 1. Dan yang kedua untuk menghilangkan hadas. Itu taharah yang fardu. Dan hadas pula cabang 2. Iaitu menghilangkan hadas kecil dan besar. Jadi mana-mana taharah yang tidak berfungsi untuk menghilangkan najis dan juga hadas, maka dia bukan fardu. Maka penggunaan air tidak akan menjadi musta'mal. Dan penggunaan air tidak akan menjadi musta'mal. Contohnya, seorang yang ambil wuduk semata-mata untuk tajdid al-wuduk. Mana dia tidak berhadas, dia dah ada wuduk. Lalu dia mengambil wuduk. Maka wuduk dia itu untuk menghilangkan najis pun bukan. Dan juga untuk mengangkat hadas pun bukan, kerana dia tidak berhadas. Maka saki baki air yang digunakan oleh sahabat kita untuk tajdid wuduk tidak menjadi musta'mal. Dia masih dikira sebagai mutlak, air mutlak. Boleh dikitar semula dia panggil. Boleh digunakan semula. Bukan kita semula, mana boleh digunakan semula untuk orang lain. Dan begitu juga dalam wuduk, basuhan yang wajib ialah yang pertama saja. Basuhan yang kedua dan yang ketiga adalah dipanggil sunat. Jadi kalau seseorang itu dia hanya menadah air daripada basuhan yang kedua dan ketiga, maka itu juga tidak menjadi musta'mal. Jika tiada sampai 2 kolah, makna kalau melebihi 2 kolah pun tidak jadi musta'mal. Kalau 2 kolah walaupun 10 orang ambil wuduk, 30 orang ambil wuduk, tapi masih dia panggil tidak kurang 2 kolah, maka masih dihukum sebagai taharah. Sebagai mutlak. Cuma kita bimbang satu saja, takut dia jadi mutaghayyir. Kerana dengan sebab dia panggil perubahan itu, bila kita gunakan air itu, dia akan berubah warna dan sebagainya dengan sebab perpindahan yang berlaku. Mungkin ada yang ambil wuduk tu dia pakai bedak sebagai contohnya. Jadi contohnya, orang perempuan, semua pakai make up dan sebagainya, dia ambil 20 orang, ambil daripada kolah yang sama. Mungkin kolah itu maknanya lebih daripada 2 kolah. Air itu mungkin 100 kolah dia panggil, ukuran dia.
Ya. Jadi hukum mustakmal mungkin tidak berlaku, tapi hukum mutaghayyir mungkin berlaku. Ya, sebab dipanggil kan sekarang ni lotion dan sebagainya itu dia ada perubahan-perubahan dia mungkin berlaku. Maka bila kita faham istilah yang mustakmal, maka kita sudah boleh mengukur. Kalau setakat 1 titik, 2 titik air terpercik daripada wudu, itu tidak panggil mustakmal kerana air itu tidak digunakan yang panggil untuk mengambil wudu. Hanya dimasuki air dia panggil setitik, 2 titik dalam air yang mutlak. Ya. Mana air dalam bekas itu bukan air bekas yang sudah digunakan untuk wudu. Cuma air itu dimasuki oleh air mustakmal dia panggil. Bukan air mustakmal. Air dimasuki oleh mustakmal. Air yang dimasuki oleh mustakmal, dia mengambil hukum yang pertama tadi yang kedua tadi. Air dipanggil yang dimasuki oleh bahan yang suci tadi. Karena air mustakmal ni dia duduk dalam kategori mana? Iaitu air yang suci tapi tidak menyucikan. Maka dia sama macam air kopi lah. Air kopi, dia suci tapi tidak menyucikan juga. Maka apabila air mutlak satu bekas dimasuki oleh air mustakmal, maka hukum dia sama macam air mutlak tadi dimasuki oleh air kopi atau air sirap tadi. Maka dalam nak menentukan apakah masih boleh digunakan untuk mengambil wuduk atau tidak, maka naklah dilihat apakah perubahan banyak atau tidak. Tapi oleh kerana air mustakmal ini, dia tak nampak. Dia tidak nampak, dia tidak ada warna. Maka dia mengambil hukum, kata ulama, air mawar, dia panggil, yang sudah hilang bau mawar dia. Lalu air itu bercampur dengan air mutlak. Dia sama hukum. Air mustakmal adalah hukum air suci dan menyucikan. Sama macam air kopi. Tapi dia tak nampak. Dia tidak ada warna. Maka dia sama macam hukum air mawar yang telah hilang warna. Jadi macam mana kita nak ukur itu, nak andaikan banyak atau tidak percampuran itu? Maka kata alim ulama, hendaklah dibuat andaian, dia panggil. Kita andaikan air mawar itu, air mawar yang dah hilang bau itu, andaikan dia seperti air yang berwarna. Sama juga air mustakmal itu kita andaikan dia seperti air yang berwarna. Katalah, kita ambil lah air mawar yang sudah hilang warna tadi, yang sudah hilang bau tadi, dan juga air mustakmal kita tu, katalah kita andaikan dia itu ialah seperti air kopi. Air kopi kalau jatuh titik 2 titik ke dalam satu dia panggil gayung air, adakah akan nampak perubahan atau tidak? Jawapannya tidak akan nampak sebarang perubahan kalau titik 2 titik. Jadi begitulah juga air mustakmal yang diandaikan dia tu ada warna seperti kopi, kalau jatuh terpercik masuk ke dalam satu gayung kita ataupun petali satu baldi, tak akan nampak sebarang kesan kalau kita andaikan dia kopi, maka menunjukkan bahawasanya air itu masih air mutlak. Walaupun nampak depan mata kita terpercik 3, 4, 5 dan sebagainya. Tapi kalau yang jatuh dalam satu gayung kita itu satu cawan air mustakmal, maka diandaikan seperti satu cawan kopi, sudah tentu air kalau sekadar satu gayung tu, kalau satu cawan air kopi masuk, dia akan jadi air kopi. Jadi itu cara kita nak hukum bagaimana kalaulah satu baldi air atau satu timba air dimasuki oleh air mustakmal. Hendaklah dibuat satu andaian. Iaitu bahawasanya air mustakmal itu diandaikan dia sebagai air sirap ke ataupun air yang memiliki warna. Dan bersalahan pula air yang mutanajis. Yakni berbeza dari air mutlak tadi, iaitu air mutanajis.
iaitu air yang kurang daripada 2 kolah jatuh najis di dalamnya, maka najislah air itu, dan jika tiada berubah sekalipun, automatik. Sebab itu kita dalam mazhab Syafi'i ini, kalau nak buat kolah di rumah, kena buat lebih daripada 2 kolah. Kerana bila air kita itu kurang daripada 2 kolah, jatuh saja najis ke dalamnya, maka automatik secara langsung air itu menjadi air mutanajis jika tiada berubah sekalipun. Mana jatuh satu tek cicak pun dikira mutanajis, dan tak bolehlah untuk kita ambil wuduk dengan dia. Atau itu dipanggil, kena faham pula, dipanggil ta'rif bersalahan pula air yang mutanajis. Makna bersalahan dengan air mutlak, ialah air mutanajis. Jadi kena faham pula air mutanajis itu apa makna dia. Jadi dia ada 2 ta'rif di sini. Yang pertama, sebarang air yang kurang daripada 2 kolah yang dijatuhi najis ke dalamnya, maka menjadilah ia mutanajis dengan semata-mata jatuhan najis tadi, walaupun tidak nampak sebarang perubahan. Itu yang pertama, air mutanajis. Dan yang kedua, air mutanajis iaitu air yang lebih daripada 2 kolah dijatuhi najis dan berlaku perubahan. Itu 2 tarif air mutanajis. Maka dia takrifkan, dia kata, atau air mutanajis juga ialah tiap-tiap air yang sampai 2 kolah jatuh najis di dalamnya, jika berubah akan sedikit ubahnya najislah air itu. Yakni walaupun sedikit perubahan itu, asalkan berubah saja, dengan sebab perubahan itu memang telah dipastikan memang berlaku perubahan itu dengan sebab najis, sama ada baunya, rasanya ataupun warnanya, maka jadilah ia air mutanajis. Sebagai contohnya, bila kita contoh macam kalaulah kolah kita kurang 2 kolah, jatuh saja satu cicak walaupun satu, maka mutanajis. Tapi kalaulah kolah kita lebih dari 2 kolah, jatuh tak cicak, selagi tak berlaku perubahan, dia dikira mutlak. Tapi bila kita dah ambil itu, kita contohnya macam kita parti tengok ada setengah masjid dulu-dulu lah ni kita tak nampak dah. Masjid dulu-dulu ni memang tak ditutup kolah tu. Kita tahu bawah tu memang ada tek cicak. Wah. Tapi selagi mana tak berlaku perubahan, kerana kolah tu besar, maka dia dihukum sebagai air mutlak. Air mutlak. Tapi bila dah lama 3 bulan, 4 bulan tak cuci kolah, bila kita ambil, kita gaya, kita nak berkumuk saja, hidung kita dah tercium dah. Dia kata, air ni dah bau pelik ni. Ataupun bila kita kumuk saja, kita berasa dah, oh air ni dah bau-bau lain dah ni. Ni bukan air dah ni. Air ni dah bau najis dia panggil. Jadi dia panggil air mutanajis. Air mutanajis. Jadi kaedah syarak ni, dia menggunakan kaedah penetralan dia panggil. Neutral dia panggil. Kalaulah air itu sedikit, dia tidak hilang keupayaan untuk menetralkan najis. Tapi kalau air itu banyak, maka dia ada keupayaan untuk menetralkan najis. Itu yang kita dapat faham daripada ibarah daripada hadis Nabi SAW. Idza balagha al-ma'u qullatain la yunajjisu syai'un. Bila air itu sampai kadarnya 2 kolah, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajisinya. Dia panggil. Maknanya dia tak dapat diubah oleh najis. Sebaliknya dia yang mengubah najis itu. Dia yang menetralkan najis itu. Tapi kalaulah air itu sedikit, mana mafhum mukhalafah. Kalau air itu sedikit, maknanya najis yang jatuh itu tak dapat dinetralkan oleh air itu. Maknanya air itu akan jadi najis lah. Air itu akan jadi najis.
maka tiada boleh menyucikan segala air yang tersebut itu dan tiada boleh menghilangkan najis. Jadi rujuk tadilah. Ya. Tiada boleh menyucikan segala air yang tersebut tadi. Iaitu air yang mutaghayyir, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci lalu berubah dengan perubahan yang banyak itu satu. Dan juga air yang musta'mal. Dan juga air yang mutanajis. Maka tidak boleh menyucikan hadas atau hadas besar dengan segala air tersebut itu dan tiada boleh menghilangkan najis dengan dia sama najis itu pada badan atau pada benda. Dan jika tiada diperoleh air yang menyucikan yang disebut itu atau ada air tapi takut memberi mudarat yang mengharuskan tayamum sebab ada lukanya atau lainnya, maka hendaklah tayamum. Ini masuk dalam tajuk yang baru iaitu tayamum. Jadi hari ini kita selesai satu. Dalam fasal ini ada dua tajuk. Syarat-syarat sah taharah dan juga tayamum. Jadi kita ulang balik tadi. Syarat sah taharah yang pertama Islam. Islam. Dan taharah yang dimasukkan di sini ialah taharah hadas. Adapun taharah najis tidak mensyaratkan Islam. Sebab itu dari segi hukum boleh seorang Muslim menghantar dobi di dobi bukan Islam, kerana basuhan najis tidak mensyaratkan taharah, tapi dengan syarat dipanggil tidak mensyaratkan Islam, tapi ada syarat-syarat yang lain, iaitu basuhan itu dipanggil menggunakan air mutlak dan sebagainya. Jadi ala kulli hal yang afdalnya ialah menggunakan dobi Muslim, kerana hanya orang Islam saja yang tahu syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam taharah syarak. Di antaranya ialah taharah najis, iaitu menggunakan air mutlak dan sebagainya. Jadi orang Cina dia tak tahu air mutlak tu apa dia. Bimbang takut dia dia menggunakan cair yang lain dan sebagainya, ataupun dia hanya guna fibris saja, disembok saja semata-mata untuk menghilangkan bau, tapi sebenarnya najis itu masih ada. Dia orang Islam saja yang biasanya mengetahui tentang hukum hakam ini. Yang kedua, jangan ada dan juga tamyiz. Tamyiz ni panggil. Taharah hadas itu mestilah orang itu sudah mencapai usia mayyiz. Yang ketiga, jangan ada sesuatu yang menegah air daripada sampai ke kulit. Yang keempat, hendaklah bersuci itu ataupun taharah itu menggunakan air mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.